Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat Pak Su yang Pak Su kasih sekalian, selamat datang, selamat menonton Jom Ngaji di Anjung Ngaji Pak Su Samsul Ghaugau pada hari ini 31 hari bulan Mei tahun 2021 bersamaan dengan 20 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijrah. Masih ada peluang lagi kepada sahabat-sahabat yang masih belum selesai menunaikan puasa 6 atau puasa sunat Syawal, insya-Allah. Dan hari ini adalah hari terakhir kita dalam tempoh pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang hari raya itu. Dan sekarang ini kita akan berubah ke Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan lagi. Dan semoga kita semua tabah dan sabar, dan kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, kerana segala-galanya adalah urusan dan juga daripada perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang kita nak baca pada malam ini Pak Su? Baik, sebelum kita membaca Al-Quran, seperti biasa malam ini kita akan terus membaca Al-Quran surah Al-Mulk, muka surat ataupun halaman 562. Tetapi izinkan juga Pak Su nak kongsi beberapa maklumat-maklumat yang menyentuh hati dan jiwa Pak Su. Pertama-tamanya pemergian sahibul sama'ah, Mufti Tan Sri almarhum Tan Sri Datuk Sri Harusani, Mufti Negeri Perak Darul Ridwan. Itu antara tanda-tanda apabila Allah sudah mula menarik ataupun mengambil orang-orang alim, yang tinggal sekarang ini hanyalah kita-kita yang jahil, yang nampak macam pandai, yang nampak macam hebat, tetapi sebenarnya kita tidak hebat. Allah uji dengan datangnya beberapa orang yang mula sudah menunjukkan pandai, tetapi kurang sopan dan kurang adab. Antaranya apabila ada orang, Pak Su tengok dalam dunia media sosial ini, apabila terasa mungkin seseorang itu tidak sesuai dengan pandangan politik dengan kita, tak sesuai dengan pandangan kita, mula kita pun tidak menghormati pandangan mereka, maka kita telah menunjukkan kurang sopannya kita. Tambahan pula apabila yang ditegur itu bukanlah calang-calang manusia, kerana yang ini adalah lantikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah ini bukan dilantik melalui kuasa politik, kuasa politik, kuasa kita mengikut daripada pilihan raya dan sebagainya. Baik, maka Pak Su nak petik kata-kata ulama yang mengatakan untuk belajar adab sahaja aku mengambil masa 20 tahun. Belajar adab sahaja belajar 20 tahun. Maka apabila nak belajar ilmu 10 tahun. Menunjukkan adab itu lebih penting dari ilmu. Kan? Ada juga ulama mengatakan aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang berilmu. Kalau ada ilmu tetapi tidak ada adab, maka kata ulama tersebut syaitan lebih berilmu dari kita. Syaitan lebih berilmu dari kita, iblis juga lebih berilmu dari kita, maka kita jagalah adab kita. Dan seterusnya juga Pak Su nak kongsi juga tentang sahabat Pak Su, sahabat kita, iaitu sama-sama juga selalu komen dalam Anjung Ngaji Pak Su Samsul Ghaugau. Pak Su kenal mereka ini pada tahun sekitar 90-an di Pekan Salak Pekan Salak, di mana keluarga ini berniaga nasi lemak pajero. Maka semalam anaknya ataupun cucunya
tauke kepada nasi lemak pajero ini telah pun mengalami ataupun terbakar. Berusia 3 tahun. Kalau kita tengok dalam media sosial, banyak ada ramai orang-orang share tentang adik ini, namanya adik Yusuf, dan Pak Su kenal dengan keluarga ini. Ibunya juga adalah sahabat FB Pak Su, sahabat IG Pak Su, namanya Marlia Junaidi, ataupun nasi lemak pajero. Okey, nasi lemak pajero. Maka Pak Su memohon pada malam ini kita sama-sama mendoakan kepada mereka, insya-Allah, ya. Ini semua boleh membuatkan Pak Su rasa macam tersentuh antara perkara-perkara yang Pak Su kongsikan pada awal pada malam ini, insya-Allah. Okey, Pak Su kelewatan atau kita menerima tentang perkhabaran perutusan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Datuk Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin tentang bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia, dan diharapkan kepada kita dapat memanfaatkan bantuan-bantuan tersebut, dan tahniah kepada mereka-mereka yang mendapat bantuan. InsyaAllah kita jangan boros berbelanja. Ingat bahawa PKP 1 dan 2 kita dah lalui. Memang pada asalnya 1 hingga 14 Jun itu dirancang oleh pihak kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Tetapi kita dah tahu bahawa jangkitan ini amat sukar, yang varian baru ini amat sukar dilawan. Maka kita kena kuat menghadapi gelombang yang ketiga ini. Dan hari ini saja ramai, masih ramai dijangkiti 6,000 lebih, dan jumlah kematian juga tinggi. Jadi sama-samalah kita mengingati, dan jangan lupa untuk kita sama-sama terus membaca Al-Quran. Kita terus berniat agar pahala yang kita dapat ini kita hadiahkan pahalanya kepada mereka-mereka yang kita sebutkan, kita lintaskan, insya-Allah. Dan kita terus minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan ke Al-Quran yang kita baca. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengangkat virus COVID-19 ini jauh daripada dunia ini, insya-Allah. Baik, izinkan Pak Su menjawab salam beberapa orang sahabat yang memberi salam, antaranya Rozis Yaakob, Fauzi Wahab, Putih Lebo, Wan Nur Fadilah, Cik Pon, Syahrul Muhammad Yatim, dia dah jadi ustaz. Allahu Akbar, bukan ustaz. Jangan tunggu jadi ustaz baru kita nak dakwah. Dakwah sampai kita jadi ustaz. Kan? Sebab sekarang ini media sosial kita tengok, kita boleh jadi netizen, kita boleh mengecam sesiapa saja, selebriti, politikus, orang kenamaan, siapa-siapa saja kita boleh komen dan kita boleh kecam. Tetapi biarlah kecaman yang kita buat itu, kita sanggup menerima soalan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Antaranya juga yang Pak Su tersentuh apabila ada orang buat live macam Pak Su buat ni, kan? Live macam Pak Su buat ni, tetapi sampai sanggup mengaku mereka tak tahu solat dan tak mau solat. Tak tahu solat dan tak mau solat, tak baca Yasin dan tak mau baca Yasin. Dan mereka kita tahu ialah orang Islam. Jadi kita tahu bahawa musuh-musuh Islam dah tak perlu nak bersusah payah untuk melawan kita, kerana kita cuma perlu berlawan sesama kita sendiri. Antaranya kita berlawan tentang pendapat, berbeza pendapat. Pendapat A mengatakan begini, pendapat B mengatakan begini. Dan tetapi kita tahu bahawa kita berlapang dada, kerana khilaf itu adalah rahmat Allah. Khilaf adalah rahmat Allah. Contoh, kita selalu bertengkar, berselisih pendapat mengenai tentang ungkapan kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Sayyidina Muhammad. Kan? Ada yang kata, pendapat mengatakan tak perlu sebut Sayyidina ataupun Sayyidina. Kan? Benda-benda yang sebegitu, kalau ada yang berpendapat tak perlu pakai, jadi tak perlu pakai dan tak perlu ucap.
Yang kita nak ucap menghormati Nabi, kita nak sebut Sayyidina Muhammad, dipersilakan. Kan? Sebab dua-dua itu ada hujah-hujah yang tersendiri, dan hujah-hujah mereka itu pun dua-duanya berlandaskan ulama-ulama yang muktabar. Jadi yang kita nak tegur sekarang ini, kalau boleh janganlah dibuka aib kita sendiri. Sekarang ini lebih susah kerana keaiban itu kita yang lakukan sendiri. Contoh kita tak benarkan orang untuk keluar, kan, bekerja, kita kecam. Contoh ada si fulan ini pergi ke satu tempat membeli barang di satu negeri, di tempat yang dia tak boleh pergi, maka pun dikecam. Bila dikecam, masuk dalam court ataupun mahkamah, dan bayar court, bayar mahkamah, denda dan sebagainya. Kita tak puas hati lagi, kita masih tak puas hati lagi. Maka kita sendiri kadang-kadang kita silap. Kita berkongsi gambar-gambar, kita berkongsi perkara-perkara yang tak baik di dalam media sosial dan mengundang murka Allah SWT. Sampaikan ada yang mengaku tak solat, mengaku tak reti mengaji Al-Quran dan sebagainya. Satu soalan lah Pak Su nak tanya kepada anda semua. Besok apabila kita nak menghadapi sakratul maut, adakah kita nak menjadi orang yang dijangkiti oleh virus COVID-19 ini? Contohnya mereka yang menghadapi sakratul maut ketika virus COVID-19 ini, dia kena sorang-sorang. Anak isteri tak boleh duduk sebelah, mereka cuma boleh jawab telefon, tengok ikut telefon dan sebagainya, dan tidak boleh siapa-siapa pun membaca Yasin kepada beliau. Kan? Jadi marilah kita sama-sama berubah. Kita menegur yang baik. Kita tegur perkara yang baik, supaya apa saja yang kita buat, kita memperolehi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sampai ada orang boleh mengaku tak solat, tak tutup aurat. Sebab kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan banyak orang-orang, banyak orang-orang yang terdahulu, mereka itu kufur dengan Allah, mereka itu kaya, tetapi akhirnya dengan kekayaan itu mereka kufur dengan Allah, mereka terlupa. Contohnya Fir'aun, Allah bagi kekayaan dan kesihatan yang baik, sehingga kan dia mengaku dialah Tuhan. Siapa lagi? Namrud. Siapa lagi? Kaum Nabi Lut, Qarun, Haman. Mereka ini semua telah pun Allah nukilkan di dalam Al-Quranul Karim untuk kita tengok dan kita belajar sesuatu daripada pengajaran mereka. Mereka ini berkuasa, mereka ini ada ilmu, mereka ini kaya raya, tetapi dengan kekayaan itu mereka akhirnya kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak menjadi seperti mereka? Maka tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Masya Allah, apa pula yang bunyi ni? Baik, mari kita mulakan. Kita nak membaca Al-Quranul Karim. Surah apa Pak Su? Kita nak membaca surah Al-Mulk pada malam ini. Macam biasa kita nak membaca surah Al-Mulk dan Nur Fadilah. Dia kata insya-Allah Pak Su istiqamah walaupun satu muka surat sehari. Pak Su pun macam nak ajak juga, insya-Allah bermula kalau besok, sebab Pak Su ada perancangan macam-macam. Antaranya Pak Su dah bagi hint, satu-satunya ialah Pak Su nak mengajak perkongsian tentang kenderaan. Kenderaan Pak Su menggunakan kenderaan Toyota Innova. Pak Su dah pakai kenderaan Toyota Innova tu 10 tahun. Dan kita tahu bahawa kenderaan ini adalah mustahak pengangkutan, dijadikan pengangkutan. Sebab Pak Su menggunakan Toyota Innova ini bukan saja untuk bawa keluarga pergi keluar berjalan-jalan, makan angin, mencari rezeki dan sebagainya. Pak Su juga keluar untuk berdakwah di seluruh Malaysia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak belum lagi, Semenanjung Malaysia, Kelantan. Pak Su dah sampai Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis, sampai ke Langkawi pun Pak sudah sampai menggunakan kenderaan Toyota Innova ni. Jadi
Pak Su nak kongsi tentang kenderaan, sebab Nabi SAW juga amat menyukai kenderaan. Kalau dulu kenderaan Nabi SAW menggunakan unta, dan unta Nabi ini disebut qaswah. Qaswah, unta yang berwarna merah. Jadi kita nak berkongsi tentang kenderaan kita. Jadi siapa yang menggunakan kenderaan Toyota Innova, ianya adalah geng Pak Su. Geng Pak Su. Okey, baik. Quran jangan dilupakan, kita ada 14 hari insya-Allah, dan apa yang pasti bukan saja 14 hari lah. Pak Su rasa kalaulah kita disiplin, kita menjaga jarak kita, mengamalkan 3S, kita mengelakkan sembang dekat-dekat, kan, social distance kita yang baik, maka mungkin kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah. Nanti kita doa sama-sama. Jadi mukadimah Pak Su, kita elakkan antaranya, janganlah buat live di media sosial ini kita mendedahkan keburukan kita. Kalaulah tak solat pun janganlah mengaku depan orang, biarlah peribadi anda saja yang tahu. Anda buat jahat, biar sendiri-sendiri saja, simpan. Kan, macam mana kita buat jahat, kita tak mau cerita dekat orang, macam tu, jangan cerita dekat orang. Anda buat jahat, jangan dikongsi, sebab kita takut nanti buat jahat tu orang lain terpengaruh dengan kejahatan kita, maka nanti orang buat jahat kita kena. Kan, berkongsi perkara yang baik, insya-Allah orang akan gunakan. Apabila orang gunakan, maka kita akan dapat berkongsi pahala, disebut pahala jariah. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi menyebut apabila mati seseorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara: doa anak yang soleh, sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jom kita kongsi ilmu yang bermanfaat. Ilmu memasak ke, ilmu pandai-pandai menjaga badan ke, ilmu exercise ke. Dalam 14 hari ni kita kongsi exercise, menyihatkan tubuh badan. Pak Su pun dapat berita ada saudara daripada keluarga sebelah isteri Pak Su, umur muda lagi, dalam 40-an. Semalam sesak nafas, tiba-tiba dah meninggal dunia. Itu Pak Su tahu dah, tentu orang kata kolesterol dalam tubuh badan kita, dan kita tak tahu kolesterol yang jahat ada dalam badan dan menyebabkan kita diserang penyakit jantung. Maka gunakanlah kelebihan-kelebihan yang diberi oleh Allah SWT di dunia ini untuk kita jaga kesihatan. Bersenam, makan makanan yang sihat, amalkan makanan yang sihat, makanan sunnah dan sebagainya. Antaranya Pak Su ada net koles yang boleh melancarkan perjalanan darah. Sebab kolesterol ni kita tak nampak. Dia macam kita tak nampak COVID-19, macam kita tak nampak dosa. Dosa yang kita bawa ni tak nampak. Kalau nampak, kata almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, dia kata masjid 6 tingkat pun akan penuh. Kalau dosa ini kita nampak bulat-bulat, maka masjid akan penuh, 6 tingkat akan penuh sesak, berebut orang nak mengambil saf nombor 1. Tetapi buat masa sekarang ni kita tak nampak dosa, dan akhirnya apabila kita mati, sampai saja ke alam kubur nanti kita akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kehidupan alam barzah. Kita nak lalu yang kita tak tahu berapa lama, dan di sana kita tengok dosa kita, masya-Allah. Jadi jangan kongsi perkara yang tak baik di media sosial, dan seterusnya jaga adab. Sedangkan kita dengan abang kita pun kita nak kena hormat. Tak boleh dengan abang kita nak panggil dia hoi hoi. Ataupun dengan isteri kita pun kita nak panggil dia hoi, kan? Sekurang-kurangnya isteri kita panggil nama, ataupun sayang, ataupun intan payung, kan? Baby, kan? Itu antara panggilan-panggilan yang kita panggil kepada isteri kita, abang kita. Kalau ayah kita pun kita panggil dengan panggilan ayah, kan? Ayah, abah, bapa dan sebagainya. Ini kan pula pemimpin negara yang disebut sebagai Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan juga ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, antaranya orang-orang yang Allah uji dengan kebakaran. Dahlah PKP, kehilang pekerjaan, kemudian terbakar rumah, masya-Allah. Ini semua adalah ujian, dan Allah takkan uji seseorang itu melainkan Allah tahu bahawa dia sanggup menerima ujian itu. Jadi jom kita sama-sama mukadimah yang agak panjang dari Pak Su. Jom kita sama-sama buka Al-Quran halaman 562 surah Al-Mulk. Kita mulakan
dengan membaca umul kitab dulu, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita dah sama baca surah Al-Fatihah dan Pak Sunat jawab salam Tengku Cepul yang menyambut hari jadinya 2 hari lepas. Tengku Cepul, happy birthday, Sana Helwa. Semoga Allah panjangkan usia anda, sihatkan tubuh badan anda dan dipermudahkan soalan anda, dipermudahkan urusan anda. Baik, ada soalan ni bertanya, Assalam Pak Su, saya Azmil dari Selama Perak. Wah, kampung saya. Nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, boleh ke solat taubat setiap waktu dan perlukah kena zikir dan istighfar? Yang kedua, puasa sunat setiap bulan 2 hari ikut kalender Islaq. Apa ni? Okey. Solat sunat taubat ni kita buatlah. Berapa kali kita nak buat dipersilakan sebab dia solat sunat. Kan? Taubat ni kita sebut istighfar pun itu dah taubat. Taubat yang sebenarnya taubat ialah kita dah buat jahat dan kemudian kita menyesal dengan kesalahan yang kita dah buat tu, maka kita sebut dalam diri kita tak mau ulang lagi. Kita tak mau ulang, itu istighfar dan itu taubat, dan taubat nasuha. Kita tak mau buat lagi, menyesal. Dan juga kita istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, puasa sunat pula. Puasa sunat mengikut yang Nabi SAW selalu buat ialah puasa sunat Isnin Khamis dan puasa hari putih. Puasa hari putih. Puasa hari putih, puasa 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ada juga mengatakan 14, 15, 16. Hari putih ni hari apa? Hari bulan purnama penuh. Bulan purnama penuh. Cantiknya buat 13, 14, 15 hari bulan dan juga hari Isnin, hari Khamis. Dan juga untuk bulan Syawal ini buatlah pada hari-hari apapun dengan niat 6 hari kita nak puasa Syawal, 6 hari. Nabi sebut barang siapa berpuasa Ramadan penuh dan kemudian diikuti dengan 6 hari ketika bulan Syawal, sama ada awal, pertengahan atau hujung ataupun diambil sari, tak kisah, yang penting cukup 6 hari, maka seolah-olah mereka berpuasa selama setahun. Wallahu alam. Okey, jom kita buka Al-Quran muka surat 562 dan kita berniat pahala yang kita dapat daripada membaca Al-Quran ini kita nak hadiahkan kepada ibu dan ayah kita. Kita nak hadiahkan juga kepada pasangan-pasangan hidup kita. Kita nak hadiah juga kepada diri kita. Pahalanya kita hadiah kepada guru-guru yang telah mengajar, mendidik kita dari dahulu sehingga kini. InsyaAllah kita mulakan dengan membaca A'udzubillah dahulu sama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Okey, ada orang kata minta slow sikit. Okey. Boleh perlahankan sikit, Pak, sudah lajukan pula sekejap. Kita sampai kat pertengahan muka surat 562. Baik. Kita sampai ke ayat yang ke-6. Pasal perlahankan sikit Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tamur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Okey, mani kaslan. Okey boleh وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Okey, buka muka surat 563. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini kita menutup malam hari Isnin, malam Selasa ini dengan kita membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Mulk. Ghuraba, masya-Allah, ghuraba semalam menangis merdu suara selut bro, masya-Allah. Pak Su suara tak sedap, orang lain lagi sedap, Pak Su pun tahu, cuma kita betulkan tajwid dan belajar tajwid insya-Allah. Dengung dia, ikhfa dia, izhar dia, idgham wajibul gunnah dia, mad lin dia, mad lazim kalimi musaqqal dia, yang mana yang boleh kita betulkan insya-Allah. Okey, Hadizah Usu, amin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Su. Terima kasih kembali juga. Okey, Nurhayati Muhammad terlewat lagi saya. Tak apa, no problem. Nurhayati, kejap lagi Pak Su boleh letak dalam IG, anda boleh tengok dekat IGTV, dan di FB anda boleh tengok balik dekat fanpage Pak Su. Selagi pihak Facebook tidak delete, dia tak buang, maka ianya tetap berada di sana. Sama-samalah kita perbaiki. Pak Su juga masih belajar dan belajar. Kadang-kadang ada waktu napas pendek, ada waktu nak naik tangga dari bawah naik ke atas, terganggu dan sebagainya, maka bacaan kita salah. Pak Su tak kata bacaan Pak Su betul, tapi Pak Su sentiasa ingin memperbaiki, memperbetulkan bacaan Al-Quran Pak Su, sehingga kan kita rasa kita boleh hafal dah hafal. Antaranya hari Jumaat kita akan terus membaca surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Kan? InsyaAllah di anjung ngaji Pak Su Samsul Ghaughaus ni daripada PKP yang lepas sehinggalah hari ini, untuk 10 ayat terawal ramai yang dah hafal. Okay? Pak Su nak tanya FB Pak Su apa yang untuk saya follow. Okey, Pak Su Samsul Ghaughaus. Pak Su Samsul Ghaughaus. Pak Su ulang balik
FB Pak Su ialah Samsul Ghaugau, ShamsulGhau. Okay, Ustaz Nabil official. Assalamualaikum Syekh Pak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kita dah selesai membaca surah Al-Mulk, dan esok bermulalah PKP kita secara total 1 hari bulan sehingga 14 hari bulan, dan kita pun dah lalui dari dulu 14 hari bulan ini cuma permulaan, dan pasti ia akan disambung, dan kita dah dengar dah tadi hin-hin daripada yang amat berhormat Perdana Menteri, kerana terlewat tadi Pak Su pun mengikuti perutusan yang amat berhormat Perdana Menteri. Pak Su mengharapkan moratorium. Alhamdulillah kita ada 3 bulan moratorium untuk membayar rumah, kereta, sewa-sewa mana yang patut. Jangan lupa untuk pergi ke bank bertanya, kalau boleh kita buat online dulu, bertanya dengan mereka-mereka supaya kita dapat pengecualian, kalau boleh kita, sebab nak memperbaiki diri kita, ekonomi kita, insya-Allah. Baik, Kak Rozita, alhamdulillah, amin, hari ini dapat belajar, amin, ya Allah akbar, terima kasih. Okey, Pak sudah jawab beberapa soalan-soalan daripada sahabat-sahabat di IG dan juga di FB. Ini antara stereoform. Pak Su doakan saya selamat melahirkan, tak lama lagi moga dapat anak yang soleh, amin, insya-Allah. Nanti kita baca doa. Jom kita baca doa sama-sama. Kita minta Allah permudahkan dan beri pengampunan kepada mereka-mereka yang kita tengok, kita lihat, kalaulah kata kita susah, ada orang lagi susah. Kita masih beruntung. Pak Su ada share beberapa hari yang lepas tentang kenderaan isteri Pak Su. Brake dia berbunyi kan. Kita dah buat banyak kali dah buat. Rupanya ada something wrong somewhere. Dan Pak Su kongsi dekat situ. Pak Su kata apa? Setiap yang dalam duit dalam poket kita bukan semua hak kita. Ada hak pomen, ada hak orang itu si fulan dan sebagainya. Wah, Pak Su tertarik ni, nama dia Hantu Raya Limited Edition. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Pertama kali Pak Su jawab salam, Hantu Raya. Allahu akbar. Okey, jom kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan Maha Penyayang, Ya Allah. Segala-galanya darimu, Ya Allah. Segala-galanya ketentuan darimu, Ya Allah. Ya Allah, segala-galanya dari qada dan qadar darimu, Ya Allah. Maka kami terima seadanya, Ya Allah. Kami terima dengan ucapan syukur, Alhamdulillah, Ya Allah. Ya Allah, tapi kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu, Ya Allah, apa saja yang kau rancangkan untuk kami yang terbaik. Kami mohon sebenar-benarnya, Ya Allah, dengan kelemahan, dengan kedaifan, dengan tidak kuatnya kami ini, kami mohon kepadamu pertama-tamanya agar diampunkan seluruh dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang tak nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang dulu, yang kini, atau dosa yang akan datang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, Ya Allah, agar kami tidak melakukan dosa-dosa yang berulang-ulang kali, Ya Allah. Kami telah mohon taubat darimu, Ya Allah, tapi kami lemah kerana kami masih melakukannya, Ya Allah. Maka kau ampunkanlah dosa-dosa kami dan anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, nikmat untuk melakukan amal ibadah, bukan kami merasakan nikmat untuk melakukan maksiat, Ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ibu dan ayah kami, kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon dan kami minta padamu ya Allah, jika ibu dan ayah kami telah tiada, janganlah disempitkan kubur mereka, janganlah digelapkan kubur mereka ya Allah. Kau lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, dan kau masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurga-Mu nanti tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kami adalah anak-anak mereka, maka kami mohon ya Allah bagi pihak mereka. Ya Allah, kami ada pasangan-pasangan hidup, ampunilah dosa pasangan-pasangan hidup kami, isteri kami, suami kami, lembutkanlah hati pasangan-pasangan hidup kami, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solehah, yang dapat berpimpin tangan bersama-sama menuju ke syurga-Mu dengan redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin sebagai suami kami lemah, kami tidak mengajar pasangan-pasangan hidup kami, yaitu isteri-isteri kami, dan kami juga mohon ya Allah, jika kami sebagai isteri kami selalu engkar dan kami selalu tak ikut taat kepada suami-suami kami, maka kami mohon kepadamu ya Allah, kami minta padamu ya Allah kekuatan iman, pimpinlah kami, bimbinglah kami, didiklah kami ya Allah, agar kami menjadi pasangan-pasangan hidup yang soleh dan solehah. Ya Allah, kami ada anak-anak, ampunilah dosa anak-anak kami, lembutkanlah hati anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami orang-orang yang mendirikan solat dan menjaga solatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata hati kami, yang akan mendoakan kami apabila kami telah tiada nanti ya Allah. Ya Allah, kami ada saudara mara, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kami, ampunilah dosa-dosa mereka, ampunilah dosa ya Allah ibu dan ayah mertua kami, guru-guru kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada hidup atau telah meninggal ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari balak dan wabak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah virus COVID-19 ini jauh-jauh daripada dunia ini, dari negara kami ini, dari negeri kami ini, dari bandar kami ini, dari kampung kami ini, dari rumah kami ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, berilah kekuatan kepada frontliner kami, para doktor, jururawat, petugas-petugas di hospital, juga mereka yang bertugas di hospital-hospital tambahan seperti di Maib dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui ya Allah, kasihanilah frontliner kami. Begitu juga dengan mereka yang dijangkiti ya Allah, saban hari ribuan mereka dijangkiti, ribuan pesakit-pesakit baru dijangkiti ya Allah. Ya Allah, tolonglah berilah kesembuhan kepada mereka yang telah pergi kerana virus COVID-19 ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu nanti tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkatan Al-Quran yang kami baca ini, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini teman hidup kami, teman kami ketika kami mati, dan teman kami ketika kami bertemu denganmu di mizanmu nanti ya Allah. Ya Allah, dapatkanlah kami syafaat daripada Al-Quran yang kami baca ini, dan rezekikanlah kami membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam ya Allah. Ya Allah, izinkanlah mata kami selalu melihat Al-Quran, bibir kami, lidah kami basah membaca Al-Quran, telinga kami selalu mendengar Al-Quran. Ya Allah, izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkatan Al-Quran yang kami baca ini, mungkin di antara kami yang ada yang susah, maka Kau permudahkan ya Allah. Mungkin ada di antara kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang tidak ada zuriat, maka Kau anugerahkanlah mereka zuriat yang soleh dan soleh. Ada di antara kami yang anaknya telah pergi ya Allah, kerana kebakaran, kerana sakit dan sebagainya, maka Kau berilah kekuatan kepada ahli-ahli keluarga yang mereka dah hadapi ujian ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Kau rezekikanlah kami dengan rezeki yang melimpah ruah. Kami tahu dengan keadaan COVID ini sukar ya Allah, ada yang kehilangan pekerjaan, ada anak-anak yang sukar untuk pergi ke sekolah ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami, Engkau maha mengetahui. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Kita akan terus memperbaiki, mengelokkan bacaan kita, dan kita nak jadikan setiap malam kita membaca surah Al-Mulk ini sehingga kita hafal insya-Allah, dan kita tak perlu lagi pegang Al-Quran. Nanti di anjung ngaji ni kita sama-sama tahsin Al-Quran, tahsin surah
Al-Mulk. Nah, insya-Allah. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Afa Niko G, Afa juga ada sama dengan Pak Su malam ini. Terima kasih Afa, Masya Allah. Ahmad Hassan, Hero Kampung, Atikah. Hero Kampung ni siapa? Wah, Atikah Azidin, Khaidir Razak, Pak Halim juga ada, Cik Pon Pon, Wanur Fadilah. Hari ni Amirah tak nampak Nur Fadilah Muhammad juga tak nampak. Nur Hayati Muhammad ada. Kak Tina, Rustina Harman. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam warahmatullah. Linda Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Zuki Isa. Baik, itu antara mereka-mereka yang di FB yang sudi bersama dengan Pak Su malam ini. Begitu juga dengan sahabat-sahabat di IG. Nabil, Ustaz Nabil official, dia kata Pak Su doakan saya di Bahrain agar dipermudahkan urusan. Ya Allah, permudahkanlah urusan Ustaz Nabil yang berada di Bahrain. Semoga Allah permudahkan hingga menjadi asatizah, menjadi ulama satu hari nanti, insya-Allah. Balik nanti boleh mengajar kita di sini, insya-Allah. Baik, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.